Apabila pintu telah dibuka untuk liwat ini diisytiharkan sebagai tidak sah atas dasar bahawa ia adalah satu jenayah. Kemudian timbul persoalan pula, apa akan jadi kepada kes-kes seperti berzina. Ia juga satu yang mengenai moraliti dan sebagainya. Ya. Ia juga adalah satu kesalahan. Berjudi, minum arak, muncikari bapa ayam, ibu ayam, sumbang mahram. Semua kesalahan-kesalahan itu ada mempunyai elemen-elemen jenayah kriminal, yang mana apabila orang lain pun dituduh dalam seksyen-seksyen yang berkaitan dengan itu, mereka boleh menggunakan penghakiman di dalam kes ini untuk menyatakan bahawa kesalahan-kesalahan itu juga sepatutnya tidak sah, tidak berperlembagaan dan tidak sah. Sejak daripada 25 Februari itu tidak putus-putus banyak yang memperkatakan, ramai orang Islam yang memperkatakan tentang perkara ini, sama ada yang sedih, berduka dengan penghakiman ini, ataupun ada yang menerimanya secara positif, tetapi ada juga di kalangan yang bersifat neutral, liberal dan sebagainya, dia suka dengan penghakiman ini. Tetapi untuk masyarakat umum, masyarakat Islam arus perdana, rata-ratanya menyatakan kedukecitaan terhadap penghakiman ini. Sebenarnya dalam kes tersebut, kalau kita tengok kronologi fakta, ya, pada 9 hari bulan November 2018, di Hulu Langat, sebuah rumah di Hulu Langat, 12 orang telah pun ditangkap di dalam pesta gay, ya, oleh penguatkuasa agama. Daripada 12 orang tersebut, 3 tidak beragama Islam. Yang tidak beragama Islam itu dilepaskan oleh penguatkuasa agama. Kalau polis yang tangkap mungkin lain, ya. Mungkin mereka boleh siasat semua. Jadi daripada 12, 3 bukan Islam, dilepaskan, tinggal 9. 9 tersebut dituduh di Mahkamah Syariah di bawah Seksyen 28, cubaan untuk melakukan seks luar tabi'i. Cubaan saja, ya. Sebab penguatkuasa agama masuk dalam premis tersebut, mereka sedang berpesta apa semua, bukan sedang melakukan seks tersebut, ya. Jadi kena daripada faktanya mereka dituduh cubaan melakukan seks di luar tabi'i. 9 dituduh, 6 telah mengaku salah dan dihukum, ya. 3 lagi mengaku tidak bersalah, tetapi belum dibicarakan kerana salah seorang daripada 3 tersebut telah memohon kepada Mahkamah Persuan untuk mencabar seksyen yang dituduh itu, iaitu Seksyen 28. Jadi setelah keputusan dikeluarkan Seksyen 28 itu tidak berperlembagaan dan tidak sah, maka kesemua pertuduhan yang berjalan itu mestilah diketepikan. Kerana apa? Bukan saja pada ketika ini Seksyen 28 di negeri Selangor tersebut yang diisytiharkan tidak berperlembagaan dan tidak sah. Seksyen 28 mengenai persetubuhan di luar tabi'i itu, ya. Kesannya ialah negeri-negeri lain yang mempunyai undang-undang yang lebih kurang sama ada namanya liwat ataupun seks luar tabi'i dan sebagainya, itu pun akan menjadi tidak berperlembagaan dan tidak sah juga. Sekiranya ada pertuduhan, contohnya di negeri Johor, pertuduhan liwat, ya, di negeri Johor, orang yang dituduh tersebut boleh membawa ke Mahkamah Persekutuan untuk mengisytiharkan seksyen yang berkenaan di negeri Johor itu juga tidak sah, sebab ada presidennya, ya, sama, prinsipnya sama dan sebagainya. Itu yang pertama, ya. Ia mempengaruhi kesalahan-kesalahan luar tabi'i, seks luar tabi'i di negeri-negeri lain. Yang kedua, apabila pintu telah dibuka untuk liwat ini diisytiharkan sebagai tidak sah atas dasar bahawa ia adalah satu jenayah, ya. Kemudian timbul persoalan pula, apa akan jadi kepada kes-kes seperti berzina.
ia juga satu yang mengenai moraliti dan sebagainya. Ya. Ia juga adalah satu kesalahan. Berjudi, minum arak, muncikari, bapa ayam, ibu ayam, sumbang mahram. Semua kesalahan-kesalahan itu ada mempunyai elemen-elemen jenayah kriminal, yang mana apabila orang lain pun dituduh dalam seksyen-seksyen yang berkaitan dengan itu, dan apabila kesalahan-kesalahan tersebut juga diisytiharkan tidak berperlembagaan dan tidak sah, apalagi tinggal kepada mahkamah syariah selain daripada hanya kesalahan-kesalahan yang bersifat melanggar akidah, melanggar kesucian agama Islam dan institusinya. Itu saja tinggal. Kemudian selepas banyak itu semua dah dapat diisytiharkan tidak sah, mereka mungkin akan pergi tentang kesalahan-kesalahan melanggar akidah dan juga melanggar kesucian agama Islam, mungkin atas dasar kebebasan bersuara, atas dasar equality, kesamarataan dan sebagainya. Jadi itu yang saya selalu katakan, bahawa kesan ataupun ramifikasi undang-undang terhadap penghakiman ini sangatlah besar. Ya, walaupun hari ini hanya kes itu Seksyen 28 di Selangor saja yang diisytiharkan tidak sah, tetapi ia boleh membuka ruang dan peluang kepada pihak-pihak lain untuk mengisytiharkan banyak seksyen-seksyen ataupun kesalahan-kesalahan lain juga tidak berperlembagaan dan juga tidak sah. Secara umumnya bagi orang awam, kalau saya bercakap tentang istilah perundangan, ramai yang tak faham. Secara umumnya saya nak katakan bahawa undang-undang jenayah syariah adalah di bawah bidang kuasa negeri. Negeri membuat kesalahan dan juga hukuman tersebut, dan mahkamah syariah yang akan mentadbirkan, mendengar dan juga memutuskan kesalahan tersebut. Itu secara umum. Ya. Tetapi bidang kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Persekutuan ialah untuk mentafsirkan perlembagaan. Ya. Jadi dalam perlembagaan dihujahkan di mahkamah memerlukan tafsiran sama ada kesalahan jenayah syariah itu tertakluk kepada undang-undang jenayah ataupun tidak. Sebab undang-undang jenayah adalah kuasa federal, kuasa persekutuan. Jadi kalau mahkamah memutuskan bahawa kesalahan jenayah syariah ini adalah tertakluk kepada undang-undang persekutuan, oleh yang demikian dia tidak boleh dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri. Jadi secara simpelnya itu keputusan mahkamah. Jadi mentafsirkan perlembagaan itu adalah kuasa kepada Mahkamah Persekutuan, manakala menjalankan perbicaraan offences against the precept of Islam, kesalahan melanggar perintah agama Islam, adalah di bawah mahkamah syariah. Jadi bila ada pertembungan di situ, itulah yang terjadi. Mahkamah Persekutuan kata kesalahan melanggar perintah agama Islam itu adalah kesalahan jenayah. Oleh yang demikian Dewan Undangan Negeri tak ada kuasa nak buat. Itu yang jadi sebegitu. Jadi, untuk mentafsir undang-undang itu adalah satu kuasa diberikan kepada Mahkamah Persekutuan, mentafsirkan perlembagaan. Jadi kalau perlembagaan itu telah jelas, ia tak memerlukan tafsiran lagi. Jadi di dalam jadual ke-9 itu perlu dipinda perlembagaan untuk jelaskan apa sebenarnya kuasa federal, apakah kuasa negeri dalam membuat undang-undang kesalahan melanggar perintah agama Islam. Sekiranya ia sudah jelas, jadi kita tidak memerlukan Mahkamah Persekutuan untuk interpret, untuk tafsirkan lagi. Dalam keadaan sekarang kita ada persoalan-persoalan yang perlu tafsiran. Jadi Mahkamah Persekutuan mengambil pendekatan untuk mentafsirkan sendiri. Kebelakangan ini, sebelum daripada ini, Mahkamah Persekutuan biasanya, lazimnya akan meminta pandangan daripada expert, meminta pandangan daripada Mahkamah Syariah, penghakiman daripada Mahkamah Syariah ataupun fatwa untuk menentukan tafsirannya. Tetapi di dalam penghakiman ini, mereka menolak pandangan yang diberikan oleh dua orang pakar, iaitu Profesor Tan Sri Kamal Hassan dan juga Profesor Datuk Mahmud Zuhdi. Jadi itu yang berlaku. Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bersendirian tanpa mengambil kira faktor-faktor lain seperti daripada pakar, daripada Mahkamah Syariah dan juga fatwa.
Itu kadang-kadang kita pelik kan. Di mahkamah syariah hukuman maksimumnya ialah 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan syariah, yang ringan sebatan syariah itu. Tetapi di bawah Seksyen 377B hukumannya adalah untuk liwat 20 tahun penjara dan juga sebatan sivil. Sebatan sivil ini sekali sebat terus mungkin pengsan dan berdarah belakang dan sebagainya. Jadi itu amat menyakitkan, mencederakan dan juga bagi saya adalah zalim. Ada juga pandangan yang mengatakan biarlah mereka tak nak hukuman ringan, biar kena berat. Tetapi sebagai as a matter of principle kepada saya, sebagai orang Islam, apa-apa pandangan kita mestilah berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kesalahan begitu, hukumannya 20 tahun penjara dan juga sebatan sebegitu. Memang betul ada hukuman orang liwat dikatakan hukum mati dan sebagainya, tetapi satu lagi persoalan yang saya nak bangkitkan ialah dari sudut pembuktian. Pembuktian di dalam Criminal Procedure Code adalah berbeza dengan pembuktian di dalam Undang-Undang Jenayah Islam. Pembuktian di dalam Criminal Procedure Code hanyalah melampaui keraguan yang munasabah. Tetapi dalam hukum kalau hudud, kita tahu pembuktiannya adalah beyond any shadow of doubts. Tanpa apa-apa slightest doubts, keraguan pun. Dan saksi pula adalah saksi yang bagaimana? Saksi di mahkamah sivil berbeza dengan saksi mahkamah syariah. Ada pemeriksaan saksi, ada bagaimana kita menyiasat saksi itu, attitude dia macam mana, sikap dia macam mana, dia meninggalkan solat ataupun tidak, iman dia macam mana dan sebagainya. Itu sangat-sangat berbeza kerana hukuman di dalam khususnya di dalam kes-kes hudud adalah sangat berat. Jadi kita mahu keadilan juga dilakukan kepada orang yang dituduh itu. Bukan diberikan hukuman yang tinggi dan berat tetapi pembuktiannya rendah. Itu bukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk khusus kepada keputusan pada 25 hari bulan ini, ada satu prosedur di bawah peraturan 137 Rules of the Federal Court, kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan yang memberikan kuasa untuk menyemak semula penghakiman ini. Tetapi dari sudut sejarah perundangannya sangat-sangat sukar untuk kita mendapatkan kebenaran untuk menyemak sesuatu keputusan mahkamah. Melainkan ada faktor-faktor yang sangat besar, sangat ketara. Itu boleh dilakukan tetapi peluangnya agak tipis untuk mendapatkan kebenaran. Sebab Mahkamah Persekutuan ini adalah mahkamah yang paling tinggi. Ya, itu satu. Yang kedua, sekiranya kita mahu dapatkan satu penghakiman yang berlainan, perlu ada satu lagi keputusan Mahkamah Persekutuan yang berbeza. Ya, maknanya kena tunggu ada kes lain lagi. Dulu barulah boleh kita bawa. Cuma kita ada prinsip binding precedent secara decisive. Kalau kita bawa ke mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mereka terpaksa mengikuti keputusan Mahkamah Persekutuan. Kerana Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang paling tinggi sekali. Tetapi apabila dia telah sampai ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan boleh berbeza penghakiman dengan penghakiman sebelum daripada ini. Tadi saya katakan beberapa undang-undang yang berkemungkinan akan dicabar seperti berjudi, minum arak, muncikari, sumbang mahram dan kesalahan yang berbentuk jenayah. Tetapi ada kes-kes lain juga yang telah pun difailkan yang mencabar bidang kuasa mahkamah syariah. Walaupun mungkin bukan di dalam bentuk jenayah, ya, iaitu yang pertama yang telah difailkan oleh SIS Forum Berhad. Mereka mencabar keabsahan Seksyen 66A di dalam enactment pentadbiran agama Islam Negeri Selangor. Seksyen 66A ini adalah berkaitan dengan kuasa semakan kehakiman diberikan kepada Mahkamah Syariah untuk menentukan sama ada keputusan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor ataupun jawatan kuasa di bawah enactment pentadbiran agama Islam Selangor itu adalah sah ataupun tidak. Ya. Jadi mereka mengatakan Seksyen 66A ini adalah tidak berperlembagaan dan tidak sah. Kenapa? Kerana hak untuk
menentukan ataupun mendengar permohonan di bawah semakan kehakiman hanyalah kepada Mahkamah Sivil, bukan Mahkamah Syariah. Jadi mereka berdasarkan kepada asas itu, mereka mencabar, mereka mengatakan bahawa kuasa semakan kehakiman ini adalah tidak sah. Ya. Kronologi kes tersebut adalah SIS Forum Berhad telah pun diisytiharkan sebagai satu badan ataupun ajarannya adalah terpesong daripada agama Islam. Mereka tidak puas hati. Mereka mencabar di Mahkamah Sivil fatwa yang dikeluarkan tersebut. Dan di Mahkamah Tinggi telah ada keputusan mengatakan bahawa Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa untuk menentukan sama ada fatwa itu sah ataupun tidak, kerana di dalam undang-undang di negeri Selangor ada kuasa judicial review tersebut kepada Mahkamah Syariah. Pergilah ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan keputusan tersebut, bukan di Mahkamah Sivil. Tidak berpuas hati dengan perhakiman Mahkamah Tinggi itu, bukan mereka merayu, bukan mereka pergi memfalkan di Mahkamah Syariah, tetapi mereka memohon Seksyen 66 itu diisytiharkan tidak sah. Itu yang peliknya. Jadi mereka proses tersebut sedang berjalan, mungkin akan dibicarakan tidak berapa lama lagi. Bagi saya, kita tak ada apa masalah pun kalau undang-undang negeri itu berbeza ataupun hukumannya berbeza. Sebab ini kita perlu hormat kepada kuasa negeri itu sendiri. Kalau kita lihat di negara-negara lain, di Australia, di Amerika Syarikat lebih lagi, undang-undangnya sangat berbeza antara satu sama lain. Tetapi tak ada apa masalah yang kita hadapi pun. Cuma di Malaysia ini, mereka mengatakan bahawa undang-undang Islam yang sama, kenapa ada undang-undang yang berbeza? Kenapa ada hukuman yang berbeza? Dalam Islam, kita kena faham bahawa kategori kesalahan jenayah ini di dalam Islam ada 3, iaitu undang-undang hudud, ada 6 ataupun 7 kesalahan yang mana hukumannya tak boleh beza. Tetapi kita tak ada mengamalkan hudud lagi di Malaysia. Seperti contohnya hukuman kesalahan-kesalahan yang ditetapkan sendiri di dalam Al-Quran itu sendiri. Berzina, apa hukumannya, kan? Mencuri, potong tangan kalau dah cukup syarat dan sebagainya. Itu dah tetap. Tak boleh berbeza kalau kita laksanakan Islam yang sepenuhnya. Kategori kedua adalah dinamakan kisas. Kisas ini macam pembalasan balik. Kalau A membunuh B, hukuman kepada A itu adalah bunuh juga. Kalau A potong tangan B, hukumannya adalah potong tangan juga, tit for tat. Itu tak ada masalah. Hukuman kategori yang ketiga ialah yang dipanggil sebagai takzir. Takzir ini adalah hukuman yang selain daripada hudud dan juga kisas. Apa yang pihak ulul amri berfikir bahawa itu adalah satu kesalahan dan perlu dihukum. Tetapi terpulanglah kepada ulul amri negeri itu nak letak 5 tahun penjara ke, 3 tahun penjara ke, nak letak 1 tahun penjara ke, itu kuasa yang diberikan di dalam undang-undang Islam. Jadi kita perlu melihat ke arah positif dari sudut itu. Apabila keputusan ini dikeluarkan, memang banyak reaksi yang kita nampak. Tetapi seharusnya yang pertama, kita orang Islam ini kita perlu mengambil pendekatan yang proaktif. Selama ini kita telah bertindak secara reaktif sahaja. Kita perlu untuk mengelakkan perkara-perkara yang sama berlaku pada masa akan datang, kita perlu bersifat proaktif. Tindakan-tindakan perlu dilakukan. Yang pertamanya, memahami apakah kesan daripada perhakiman ini. Kemudian kesemua pihak yang terlibat, sama ada orang itu mempunyai jawatan ataupun tidak, bekerja di majlis agama ataupun pemimpin NGO, hatta pemimpin keluarga pun perlu memainkan peranan masing-masing. Masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Jadi di kalangan peguam-peguam kita telah mengkaji peruntukan-peruntukan mana yang perlu dicadangkan untuk pindaan-pindaan. Di peringkat peguam mungkin dari sudut perlembagaan dan juga undang-undang kita lihat. Tetapi dari sudut pendidikan, dari sudut
hubungan dengan kuasa tertinggi negara dan juga negeri, itu perlu juga dimainkan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Jadi kesemua pihak perlu memainkan peranan masing-masing untuk menyelamatkan fungsi dan juga peranan Mahkamah Syariah ini. Kita minta kalau boleh penubuhan Mahkamah Syariah ini ditubuhkan di dalam undang-undang tubuh negeri masing-masing, konstitusi negeri itu sendiri. Ya. Kemudian kita juga perlu lihat kepada enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri berkaitan dengan kuasa Mahkamah Syariah itu sendiri.